Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, hari Selasa, 1 hari bulan November 2022, saya tampil untuk membuat satu kenyataan yang penting. Kerana lewat-lewat ini, ramai pihak yang prihatin telah mengajukan persoalan kepada diri saya. Adakah saya akan menceburi sebagai calon secara terus di dalam pilihan raya umum ke-15 yang dijadualkan pada hari pencalonannya 5 November yang akan datang dan hari undi pada 19 November. Saya percaya soalan itu diajukan kerana sejak lebih kurang 7-8 tahun yang lalu saya telah secara konsisten mengeluarkan pelbagai kenyataan berhubung kait dengan sistem tadbir urus negara, berpandukan kepada konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang yang tidak pernah mengambil pihak politik maupun sempadan politik. Atas dasar itu, ramai berpendapat dan saya setuju dengan pendapat mereka. Mungkin tiba masanya untuk saya mengambil langkah terus ke arena dengan cubaan di dalam pilihan raya umum ke Dewan Rakyat. Sebenar-benarnya, saya sememangnya berhasrat untuk mengambil langkah terus. Tetapi, perlu saya nyatakan di sini, terdapat kekangan perlembagaan persekutuan yang tidak membenarkan saya pada masa ini untuk menjadi calon. Izinkan saya memberi penjelasan. Berpandukan kepada perkara 48 Fasal 1E Perlembagaan Persekutuan, seseorang yang didapati disabit kesalahan dengan hukuman tidak kurang daripada 1 tahun penjara maupun tidak kurang daripada RM2,000 denda, tidak layak menjadi calon. Dan ketidaklayakan menjadi calon itu bila dibaca bersesama dengan perkara 48 Fasal 3 pula mengatakan akan berlanjutan untuk tempoh 5 tahun daripada kejadian itu, melainkan dia menerima pengampunan penuh. Berkaitan perkara ini, pada 4 hari bulan Januari 2021, hampir 2 tahun yang sudah, Mahkamah Persekutuan telah mendapati saya, Hanif Khatri, melakukan penghinaan terhadap Mahkamah Persekutuan di dalam satu kes sivil komersial dan menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM30,000. Sememangnya denda tersebut telah pun dibayar pada 7 hari bulan Januari. Tetapi, adakah ianya membenarkan saya untuk menjadi calon ataupun adakah ianya mengekang saya menjadi calon? Selama tempoh berdekad-dekad sebelum daripada ini, pendapat para peguam dan akademik adalah kekangan perkara 48 secara khususnya adalah untuk kesalahan jenayah dan bukannya berkaitan dengan isu penghinaan proses sivil atau komersial. Tetapi pada tahun 2007, terdapat satu kes duluan Mahkamah Pilihan Raya berkaitan Wee Choo Keong. Wee Choo Keong ni telah juga dikenakan hukuman hina mahkamah dalam satu kes civil komersial dan dikenakan denda RM7,000. Dia telah bertanding dalam PRU pada ketika itu dalam satu perlawanan pentempuran 3 penjuru di Bukit Bintang. Borang pencalonannya telah diterima, dia menang, dan selepas itu apabila petisyen pilihan raya difailkan oleh pihak yang kalah, Mahkamah Pilihan Raya melalui Yang Arif Ahmad Fairuz pada ketika itu, yang kemudiannya menjadi Ketua Hakim Negara Yang Ahmad Arif, telah membuat penemuan dan pengumuman perundangan seperti berikut antara lain. Yang pertamanya, perkataan-perkataan dan frasa yang wujud dalam perkara 48
Fasal 1E itu adalah cukup luas untuk tidak dihadkan pemakaiannya cuma kepada kesalahan jenayah. Yang keduanya, penemuan dan pendapatan salah penghinaan mahkamah dalam kes sivil adalah terangkum di dalam perkara 48 fasal 1E. Yang ketiganya, oleh itu Wee Choo Keong pada masa bertanding tidak layak menjadi seorang calon dan borang pencalonannya wajar ditolak pada ketika itu walaupun telah diterima. Yang keempatnya, walaupun beliau telah bertanding, maka akibat daripada itu pilihan raya umum di Bukit Bintang pada ketika itu dibatalkan dan kemenangan Wee Choo Keong diketepikan. Itu adalah duluan yang wujud sejak 2007 dan belum diakaskan oleh mana-mana mahkamah sehingga kini. Walaupun ianya adalah keputusan mahkamah pilihan raya dan kini terdapat proses untuk boleh membawa keputusan mahkamah pilihan raya walaupun ke mahkamah persekutuan. Tapi sebagai seorang pengamal undang-undang dan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, saya tidak boleh membuat suatu takrifan yang seleweng daripada keputusan mahkamah yang sedia ada. Oleh itu, memandangkan keputusan hina mahkamah dalam kes sivil komersial saya itu pada 4 Januari 2021 masih kurang daripada 5 tahun sebelum tarikh pencalonan 5 November yang akan datang, maka dari sudut perlembagaan, walaupun saya ingin bertanding, saya tidak layak bertanding. Atas dasar itu, dengan penuh kesal dan penuh rasa tanggungjawab, saya perlu memberi penjelasan ini supaya ramai di luar dapat faham kedudukan sebenar. Kenapa apabila nama calon diumumkan pada 5 November yang akan datang, nama saya tidak akan tertera. Bukan sebab saya tidak ingin bertanding, bukan sebab saya khawatir bertanding, walhal persiapan untuk pertandingan telah dimulakan oleh rakan-rakan seperjuangan tanpa mereka mengetahui kekangan perundangan tersebut. Insya-Allah kita akan terus berjuang dalam bidang yang kita telah mulakan, dalam wawancara, dalam bual bicara, dalam kenyataan-kenyataan bertulis, dalam laporan-laporan media dan sebagainya, sehinggalah kita dapat peluang untuk terus berkecimpung secara terus jika diizinkan Allah dengan umur yang panjang. Sekian, terima kasih.